kita akan teruskan dengan sambungan daripada lecture yang sebelum ini, iaitu kita berhenti hari itu adalah pada probability mutual and not mutual exclusive. Cumanya kita baru masuk dalam satu atau dua example baru kan, untuk soalan-soalan yang melibatkan mutual exclusive, not mutual exclusive. Jadi kita akan continue balik dengan example 1 untuk hari ini. So saya bacakan soalan. Given PA 2/3, PB, probability bagi B, event B adalah 1/6, probability bagi event C adalah 1/6. A silang B ni tak ada lah, okay? Tak wujud. So B silang C pun tak wujud. So A silang C ni tidak wujud. So kamu kena terfaham ini ada 3 event kat situ. Ada event A, ada event B, event C. So kalau kita buat Venn diagram lah soalan ni kan. Kalau saya buatlah Venn diagram untuk soalan ni. Bentuk Venn diagram tu untuk A yang ini, untuk B yang ini, untuk C yang ini. So A ni, sebab A silang B ni tak ada, tak wujud. So kalau saya letak sini A, yang ni B, yang ni adalah C. So A ni tak menyentuh, tak menyilang dekat C. A dengan B ni tak silang, okay? Tak ada silangan. So kalau B dengan C pun tak ada silangan juga. Untuk A dan C juga pun tak ada silangan. So ini dipanggil sebagai mutual exclusive. Okay? Sebab tiada sebarang persamaan data di antara A dan juga B dan juga C ini. So kita terus kepada soalan yang pertama, soalan P A silang C. So untuk PA silang C, formula dia adalah apa kelas? Formula dia adalah number of A silang C over dengan number of sample space lah. Okay? Dalam kes kamu ni, NA silang C ni wujud ke? Tak ada wujud lah. So boleh katakan yang ni tak wujud lah. Okay? Dia tak wujud. So NA silang C dengan NS ni tak wujud. Sebab apa ni dah tak ada kan? Dah tak ada bahagi dengan NS ni, memang tak ada lah apalah. Okay. So siaplah soalan yang pertama. So kalau A union B macam mana pula? Kalau soalan B ni katakan probability bagi A union B ni macam mana pula? So PA union B ni kita tahu dia adalah proses campur. Campur dia probability bagi A campur dengan probability bagi B campur dengan probability bagi A silang B. Kalau soalan ni mutually not mutually exclusive. Kalau disebabkan benda A dengan B ni dia tak ada titik persamaan, dia tak ada silangan kat situ. Dia tak ada silang, jadi soalan ni memang kita tak perlu wujudkan yang inilah. Soalan ni adalah soalan mutual exclusive. So PA campur PB sahaja. PA kamu 2/3 sama dengan 2/3 campurkan dengan 1/6, and then kamu akan dapat so kita dapat 5/6 lah kelas. So siap. Bagaimana pula dengan C? C pula kita ada probability bagi B union C. So sama juga dengan kita campurkan probability bagi B campur dengan probability bagi C. Perlu ke campur dengan PA silang C? Tak perlulah, sebab soalan ni adalah soalan mutual exclusive sebab B dengan C ni tak ada titik persamaan. So kita boleh letak terus kepada nilai jawapan. PB sama dengan 1/6 campurkan dengan PB ni berapa? 1/6. PC 1/6 juga. So dia akan dapat 2/6 sama juga dengan 1/3. So siap sudahlah untuk soalan ini. Masuk pada example yang kedua. So kita akan fokuskan kepada soalan ini. Soalan ni adalah tahun 2017, Disember 2017, melibatkan lebih kurang 12 markah soalan ni. 12 markah, lebih 15 markah soalan ni. Soalan pertama ni 3 markah, 6 markah, 3 markah dan 3 markah. So lebih kurang 15 markah untuk soalan ini. So saya tulis balik ke sini. So kita akan jawab bersama-sama soalan ni. So there are 40 students in Sukma College. 25 learn archery and 23 learn swimming. Calculate the probability that a student learning archery and swimming, archery or swimming, learning archery only, swimming only. Okay.
So kita akan buat satu-satu untuk soalan ni. So first thing first, kita kena memahami soalan terlebih dahulu lah. So dengan caranya kita menulis semua idea-idea yang ada sini, maklumat yang ada. So kita tahu sample space bagi kesemuanya adalah 40 dia punya sample space bagi kesemua pelajar dalam SUKMA tu dia ada 40 pelajar sahaja. So yang kita tahu dia punya learning archery ni, yang learn archery, contohnya event A ni saya katakan archery lah, learning archery. Okay, so let's say lah B ni pula saya letakkan ni sebagai swimming. Okay, swimming. Okay, number of sample space bagi event A adalah seramai 25 orang, manakala NB pula adalah seramai 23 orang. Okey, kat sini ini sajalah yang diberikan setakat ini. So kita tahu yang nilai NA ni 25, nilai NB ni 23. Kalaulah kita campurkan kelas, 25 campur dengan 23 ni, kita dapat 48. Berbanding 48 ni, takkanlah 25 orang dengan 23 orang ini kita campurkan 48, sedangkan total pelajar sebenarnya 40 orang. So mesti ada benda yang common kat situ. Mesti ada benda yang diorang sama-sama belajar. So apakah persamaan yang nilai tersebut? Untuk yang beza di antara ini dan juga yang ini, 40 ini tertolakkan dengan 48. Dengan 40 kita ada 8 orang yang terlebih daripada diorang ni. So maksudnya 8 orang ni adalah 8 yang ambil kedua-duanya sekali. So number of A silang B sama dengan 8. 8 orang yang sama. Dua-dua dia ambil archery dan dia juga ambil swimming. So dalam kes ini, soalan ni adalah soalan not mutual exclusive lah. Soalan ini kita bila faham, dia adalah not mutual exclusive. Sebab ada benda ni, A silang B ni wujud. Bila A silang B ni wujud, maka dia bukanlah eksklusif sudah. Dia bukan ni eksklusif. So soalan kita ni adalah archery and swimming. So kita tahulah dia nak dapatkan probability bagi A silang dengan B lah soalan ni. Sama dengan NA silang B over dengan NS lah. Apa jawapan dia? Kita ada NA silang B sama dengan 8 bahagi dengan NS sama dengan 40. So 8 bagi dengan 40, nilainya adalah sebanyak 0.2 ataupun 1/5. Okay. So siap untuk soalan yang pertama A. Bagaimana pula dengan soalan yang kedua B? Kalau soalan ni kelas yang A ni kan sebenarnya bentuk yang dia nak dalam Venn diagram ni, kalau kata A dengan B ni dia nak nilai yang di sinilah. Kalau ni A, yang ni B, dia nak dapatkan nilai ini saja. Kalau soalan B ni pula dia kata OR, dia nak kesemuanya. So kita perlu dapatkan every single thing. So dia perlu dapatkan nilai Venn diagram dia, dia nak semua. Okay? Dia nak semua. Caranya adalah probability bagi A union B, dia nak ini kan, sama dengan probability of A campur dengan PB. Adakah kita perlu campurkan? Sebab ini soalan not mutual exclusive. So kita kena tolakkan dengan PA silang B. Itu. Kita kena tolakkan yang tu. So PA sama dengan apa? Kita kira belum? Kita belum kira lagi lah. Okay. NA sama dengan 2/5. So 25 perkan dengan 40 lah. NA over NS. NS kita adalah 40. 25/40. Campurkan dengan NB pula 23/40. Disebabkan ini adalah not mutual exclusive, so kita tolakkan dengan 1/5. So kita kena calculator. 25 perkan dengan 40 campurkan dengan 23/40 tolakkan dengan 1/5. So kamu akan dapat nilainya adalah 1. Kalaulah kamu tak tolakkan dengan ini, apa jadi? So bila kamu tak tolakkan dengan ini, kamu buat 25/40 campur dengan 23/40, kamu akan dapat nilainya lebih daripada 1. Ingat, kena faham kelas. Jawapan yang kamu dapat probability nilainya 1 ataupun lebih besar daripada 1, nilai lebih besar daripada 1, maka jawapan kamu salah. So dia mesti kena tolakkan dengan sesuatu. Soalan tu mestilah soalan not mutually exclusive. So ada benda yang dia kena tolakkan. Pastikan nilainya adalah dapat nilai 1 ataupun kurang daripada itu. Okey.
So selesai soalan B. Bagaimana pula dengan soalan C pula? Soalan C dia minta learning archery only. Kalau kamu perasan kita ada A dengan B. Kita buat Venn diagram dulu kelas untuk kita faham apa sebenarnya dia nak. Dia inginkan apa? Dia nak archery saja. So dia nak A saja. Bila dia nak A saja, dia perlu tak benda yang sama ni? Tak perlulah. Dia tak perlukan benda yang orang yang learning archery dan swimming. Dia nak archery, orang yang learn archery saja. So dia perlukan nilai yang ini saja. Bahagian sini saja kelas. Okay. Yang sama ni dia tak nak juga. So apa yang kita boleh buat faham adalah PA ni kita boleh tolakkan dengan, kalau kata dia nak PA only so dia akan dapat apa? Dia akan dapat total PA kesemua ni, bulatan ni adalah PA lah. Okay, PA. Tolakkan dengan PA silang B lah. Silang B yang ni. Tolakkan dengan ni. So dia dapatlah yang ini saja, bahagian lorikan ni saja. So jawapannya PA sama juga dengan 25/40. Tolakkan dengan 1/5 ataupun 8/40. 8/40 lah saya tulis ataupun 1/5 ni sama kelas. 8/40. Kita dapat nilai dia adalah 17/4. Selesai dah soalan ni. Untuk soalan D pula, kamu tengok learning swimming only. Dia nak swimming saja. Kalau kita buat Venn diagram, kod bulatan ni, ini A, yang ni B, B swimming. Dia nak swimming saja without tengah-tengah ni. Okay? Dia tak nak yang tengah-tengah ni. So dia nak ni saja, bahagian ni saja. Okay? So caranya adalah PB only sama juga dengan PB tolakkan dengan PA silang B. So A silang B ni sama je dengan B silang A, sama sajalah. Okay, A silang B dengan B silang A sama. So BB tolak ni sama juga dengan PB 23/40. Tolakkan dengan 8/40. So kamu akan dapat 15/40. So, siaplah soalan ni. Example 2. Okay, kita masuk pada example 3 pula. Soalan example 3 ni saya ambil daripada soalan tahun 2016, Disember 2016. Soalan ni melibatkan lebih kurang 10 markah. Soalan pertama ni 2 markah. Yang ni 3 markah dan ni juga 3 markah. Ni soalan lepas yang kita buat sama-sama. Okay. So saya salin tadi. Kita teruskan dengan example yang ketiga. Given a sample space S consists number of multiple of 4 starting 4 until 44. The number is picked randomly from sample. List down all element in sample space. Calculate number of element of sample space. Find probability of getting even number. Find probability of getting number that is greater than 20 and divisible by 3. Okay, so kita jawab soalan ini. Okay, first thing kita dapatkan dulu sample space ni. Berapakah sample space ni? Kalau kita tak tahu sample space berapa, kita nyatakan dulu sample space dulu. Sample space bagi soalan ini, dia kata sample space bagi S ni consists number of multiple of 4. Maksud gandaan 4 lah. So starting 4 until 44. So kalau saya tuliskan, kita akan dapat 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 dan juga 44. So number of sample space kita ni adalah lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So number of sample space kita ni adalah 11. Okay. So list down all the element in sample space. Alamak, kita dah buat lah pun. Soalan pertama ni kita dah selesaikan. Ni adalah dia punya. Kita list down kan semua elemen dalam sample space. Apakah calculate the number of sample space? Number of sample space kita di sebanyak 11 elemen dalam sample space ini. Find the probability of getting even number. So yang soalan yang kedua dah selesai. Kita masuk soalan yang ketiga pula. Soalan ketiga ni kita buat labelkan dulu. A ni saya buat even number lah. So dia nak probability of A sama dengan NA over dengan NS. NS dah ada belum? Kita dah ada NS. NA berapa? Tak tahu lagi. So NA, A ni even number. Even number ni tengok dalam sini lah. Dalam kita punya sample space kita ni. So saya nyatakan dulu dia punya sample space bagi A ni. Sample space bagi A ni adalah yang melibatkan even number.
So rasanya semuanya yang bergenap kan kelas. Semua yang bergenap. So kita tulislah terus 4, 8, 12, 16, 20. Okay. Sorry, 44. 40, 44. So semuanya lah kita ada lebih kurang number of A ni, kita ada 11 juga. So probability bagi NA over NS ni sama dengan 11 per 11 sama dengan 1 je. Ini jawapan dia. Okay, selesai sudah soalan nombor 3 Roman. Bagaimana dengan soalan nombor 4 Roman pula? The probability of getting number that is greater than 20 and divisible by 3. Okay, soalan ni alamak. Okay, kita buatlah soalan ni. Greater than 20, so saya buatlah event C pula lah. Event B, kita letakkan greater than 20. So dia punya sample space bagi B ni kelas sama juga dengan greater than 20 kan. Lebih daripada 20 sama dengan 24, 28, 32, 36, 40 dan juga 44. So apakah number of sample space bagi B? Sama juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bagaimana pula dengan C? C sama juga dengan divisible by 3. So C pula divisible by 3 ni, kita boleh tengok dekat kita punya sini. Boleh tak kita bahagikan dengan 3? Tak boleh, tak boleh. 12 boleh. 16 tak boleh. 20 tak boleh. 24 boleh. 28 tak boleh. 32 tak boleh. 36 boleh. Tu je. Tu je boleh. Okay. So kita ada 3 saja yang sama. So number of sample C ni adalah sebanyak 3 sahaja. So apakah probability bagi soalan ni? Dia kata dia nak N ni. Kalau N maksudnya probability of B silang C lah. Dia nakkan NA NB silang C bagikan dengan NS. NS dah ada belum? Kita ada sudah 11. So NB silang C kita tak tahu lagi. Tengok pula kat bahagian atas ni apa yang sama. Okay. 12 ada tak? Tak ada. 24 kita ada. 36 kita ada. So ada 2 benda yang sama. So NB silang C ni kita ada 2 lah. So boleh katakan NB silang C ni kita ada 2 saja yang sama. 24 dengan 36 ni ada pada 2 bahagian ini. So kita ada 2. Okay. 2 nilai yang sama. So 2 bagikan dengan NS sama dengan 11. So inilah jawapan dia. In a group of 40 students, 29 of them are pass mathematics, 25 pass science and 20 of them are pass both subject. So kat sini kita boleh buat kita punya Venn diagram kan. Kita punya Venn diagram basically kita ada 2 je subjek. Okay, kita ada subjek A dan subjek B. Subjek A kita ni kita tahu yang sample space kita ni kita ada lebih kurang 40 lah dia punya student dia 40. So 29 of them pass mathematics. So let's say lah kita letakkan matematik ni sebagai event A, dia ada lebih kurang 29. Manakala 25 pass science, 25 untuk bahagian B. Manakala 20 of them pass both. So kat sini ada 20. Okay, 20. If a student selected randomly, find probability they select student pass both subject. So dia nak apa yang probability bagi dua-duanya pass both subject. Okay, so inilah 20 ni. Sebelum 20 ni kita kena first ni kita kena buat sample space dulu. Kita tahu number solution dia. So kita tahu yang number of sample space kita ni adalah seramai 40, sebanyak 40. Kita tahu juga dia punya number of event bagi A. Let's say lah A kita ni kita letak sebagai mathematics. Manakala B kita letak sebagai science. Okay. So NA kita ada lebih kurang sebanyak 29.
manakala NB adalah sebanyak 25. Okay. So kita tahu juga kita punya probability bagi A sama juga dengan NA over dengan NS sama dengan 29/40, manakala probability bagi B adalah NB over NS sama juga dengan 25/40. Dan kita tahu juga yang 20 kat sini, 20 ni 20 daripada keseluruhan probability. Number of A silang B adalah sebanyak 20. So probability bagi A silang B adalah sebanyak 20 berkaitan dengan 40, iaitu 1/2. So kita telah menjawab soalan A lah ni. Soalan A lah ni. Dia kata pass both subject kan. So kedua-duanya adalah sebanyak 1/2. So pass either mathematics or science. Tahu soalan ni melibatkan mathematics or science lah. Okay. So kita buat soalan B pula. Soalannya adalah kita kena tahu ni adalah mutual eksklusif atau tidak. Confirm ini adalah soalan not mutual eksklusif sebab kita ada A silang B kan. So formula yang kita akan pakai adalah probability bagi A campur dengan probability bagi, ni adalah OR kan, probability A union B dulu sama juga dengan probability bagi A campur dengan probability bagi B tolakkan dengan probability bagi A silang B. BA dah dapat belum? Dia dah dapat, sama dengan 29/40 campur dengan 25/40 kita tolakkan dengan 20/40. So di sini kita boleh terjawab 29 campur dengan 25 tolak 20. So kita akan dapat nilai dia adalah 34/40 sama juga dengan 17. So inilah jawapan untuk soalan A dan juga B. Selesai sudahlah soalan ini. Bahagian yang seterusnya, sebelum ni kita ada belajar lebih kepada proses tambah dan tolak. Kali ini kita akan fokuskan kepada bahagian multiplication pula, iaitu multiplication law of probability. Dalam sini kita ada beberapa condition. The first conditionnya adalah independent, di mana di sini kita akan tengok soalan-soalan yang melibatkan independent event. Dan satu lagi yang bahagian B pula adalah dependent event. Dependent event kita akan masuk dalam next lecture lah. Okay. Dan juga yang satu lagi yang third one adalah conditional probability. Okay. So hari ni kita akan fokus kepada bahagian independent. So independent ni apa maksud dia? Dia adalah lebih bermaksud kepada event itu tidak memerlukan orang kata sokongan daripada data yang sebelum ini, event yang sebelum ini ataupun event yang selepasnya. Okay. So outcome bagi event A ni takkan ada efek pada event pada B. Sebab apa? Sebab event A dengan event B ni dia masing-masing dependent, independent, masing-masing bebas, masing-masing independent. So independent ni kalau kita katakan dalam bahasa Melayu tu lebih kepada macam maksud dia bebas, kebebasan. Dia tak ada terikat dengan sesiapa pun. Itulah maksudnya independent lah. Okay. Dia tak perlukan sokongan sesiapa, dia bebas. Okay. So maksudnya event A kamu ni dengan event B ni dia tak ada efek langsung sebelum dan selepas. Okay. Kalau event A berlaku, event B tak ada efek lah. Dan garis besar so kita boleh tulis juga multiplication ni, konsep dia adalah PA and B. A and B ni adalah dan A dan B sama juga dengan A silang B ataupun sama juga dengan PA dot dengan PB. Proses ni dot ni adalah darab, proses darab. Biasanya kita akan gunakan soalan tu ada ayat with replacement. Itu kalau independent lah, dia akan keluar ayat with replacement. Kalau soalan tu dependent, soalan tu akan jadi without replacement. Macam tu. Tapi kalau soalan independent, soalannya akan ada ayat with replacement ataupun replace. Benda tu dia letak balik supaya dia tak ada efek lah kepada event A dan event B. Event A and event B and event C, bentuk yang kita akan buat akan jadi macam inilah, PA campur PB kali PB kali dengan PC.
Okay, so kita masuk kepada bahagian example 1. So saya baca soalan. Bag A contains 4 English and 6 math books. Bag B contains 8 English and 7 math books. If a book is selected randomly from each bag, find the probability that both books are English book. Okay, kedua-duanya adalah English book, dan soalan yang keduanya adalah the book from bag A is English and the book from B is math. Okay, so kat sini kita boleh buat kita punya sketching macam tu lah kan. Untuk bag A ni kat sini bag A, kita ada bag B. Okay, so bag A ni kita ada lebih kurang 4 English dan juga 6 math. Okay, bag B pula kita ada 8 English and 7 math book. So total bagi bag A ni kita ada 10 total dia. Maka total bagi untuk yang ni pula ada sebanyak 15. Betul? So kita boleh buat satu penakulan bagi soalan ni. Kita tahu kan dia punya nilai dia, yang ni total dia berapa. So kita boleh buat dia punya penakulan dia kan. Silakan saya nak buat label dia untuk bag A ni, untuk English kita ada sebanyak 4. So untuk bag A, untuk Malay Matematik kita ada 6. Satu lagi kita ada untuk bag B pula, kita ada untuk English sebanyak 8. Manakala B untuk Mathematics kita ada 7. So kita tahu probability kita boleh cari terus. Probability bagi AE sama dengan 4 per total lah 10. 4 per 10 sebab bag A dia 10 je kan. Untuk probability bagi bag A untuk Mathematics adalah sebanyak 6 per 10. Probability bagi B sama juga dengan 8 per 15. Probability bagi BM sama dengan 7 per 15. So kat sini kita dah mendapatkan dia punya probability bagi setiap satu dia punya buku ni lah, berdasarkan kepada bag mana, bagi bag A dan juga bag B. So kita masuk pula kepada bagaimana nak selesaikan soalan ni. Okay, so soalan ni kamu kena faham yang dia select setiap satu bag. Okay, so kita kena buat tree diagram dulu. Tree diagram ini kelas sangat penting. Sangat penting yang memang wajib kena buat bila kita melibatkan soalan independent ni lah, dan dependent dan conditional probability. So kita buat tree diagram, kita nampak proses yang berlaku. Jadi sila kita fokuskan dulu yang bahagian A dulu. Okay, dia ambil first bag A ataupun bag B tak kisah, tapi akan try untuk bag A dulu. Untuk bag A kita ada dua pilihan. Kita ada E dengan kita ada M saja, English atau Mathematics. So dia punya cabang hanya 2 saja cabang. So kemungkinan dia akan ambil E. Mungkin juga dia akan ambil M. Ini pada bag A lah. Okay, ini pada bag A. So untuk E dia ambil, mungkin dia akan dapat 4 per 10 cerita dia. M ni pula dia mungkin akan dapat 6 per 10. Ini adalah bag A. Ataupun kamu nak buat EA ke, ataupun ikut saja AE ni ke, ikutlah. Okay, so bag A dah selesai. Kita dah ambil satu dah daripada situ. Dan bag B pun kita kena ambil juga. Untuk bag B, kita kena buat lagi pilihan. Lepas kamu dah ambil, sila kamu dah ambil ke arah parts E ni kan. So kamu akan ambil MB pula satu lagi. Sebab dia kata each bag kan. So untuk E ni pula kita ada dua pilihan, E dengan M lagi. So kita kena ambil pula E dengan M, ada dua pilihan lagi. Ini pun sama, kita ada dua pilihan lagi, E dan juga M. Pada E ni pula untuk bag B kita dah lain sikit. Kita ada 8 perkan dengan 15. M matematik pula kita ada 7 per 15. E ni pun sama juga, 8 per 15, 7 per 15. So bila kamu perasan kan, kita ada banyak parts ni. Let's say kan, ni parts dia kan, ini adalah kita akan dapat English dan juga untuk bag A. Untuk bag A ataupun kita boleh tulis ikut ni lah kan, AE. Untuk bag AE dan juga kita ada BE. Okay.
Kita tengok yang ni E kan. Basically kita dah dapat EE lah. EM, ME, MM. Okay. So both book are English book. So kita nak tengok apa soalan dia nak sebenarnya. Dia nak, dia kata dia nak dapatkan kedua-dua kita pick tu. Untuk A ni dapat English, B pun dapat English. Parts mana kita ambil antara semua ni? Kita mesti dapatkan dua-dua E. Ni E dua-dua kan. Ni MM. Ini M1, B, E kemudian. Ni pula E dulu baru dapat M kemudian. So hanya yang ni saja yang ada E dengan E kedua-duanya. So basically 4 dengan ni lah. So jawab probability bagi AE dengan silang bagi BE sama juga dengan 4/10 kalikan dengan 8/15. So kamu boleh kira 4/10 kalikan dengan 8/15. So jawapannya adalah 16/75. Kita masuk pula soalan yang kedua. The book from bag A is English and the book from bag B is Math. Nampak? Dia punya clear. Dia kata bag A ni mesti English, bag A ni mesti English yang pertama. Tapi dia kata bag B pula mesti matematik. Mana satu tu kamu rasa? Of course dia punya parts yang ni EM kan? Mula-mula dia nak bag A dulu E, dan yang bag B pula dia nak mathematics. So parts yang ni lah. So kita boleh tulis probability bagi A E silang bagi B untuk M sama juga dengan 4/10 kalikan dengan 7/15. Pada jawapan dia. So kita dapat 14/70. Why coin toss twice? Determine the probability of getting tail in both toss. Okay. Satu saja coin ni kita baling sebanyak 2 kali. Sila dapatkan probability yang kedua-duanya adalah tail. First kita baling dapat tail, second kita baling pun dapat tail. Okay. So dapat soalan ni kita kena buat apa dulu? Kita kena buat tree diagram. Okay. Tree diagram. Dan kalau sebelum kita buat tree diagram, kita boleh jugalah buat possibility yang ada. So kita ada satu coin ni. Kalau kita baling tu apa possibility dia? Kita punya sample space kita ni kita ada head dan kita ada tail. Okay. So number of sample space kita ni hanya ada 2 saja. So kita kalau nak kata probability bagi kita dapat head ni adalah sebanyak 1/2. Probability untuk kita dapat tail sama dengan 1/2 juga. Sebab kita ada 2 face ni kan. Okay. So bayangkan tree diagram ni kamu baling satu kali. Apa jadi? Kita akan dapat head mungkin, dan kita mungkin dapat tail. Apakah probability bagi head? 1/2. 1/2 bagi tail juga. Sebab campur 1/2 ni kita akan dapat 1. Sama juga yang kelas macam kita buat soalan tadi tu kan. Kamu perasan? Nampak kan? 8/15. So 4/10 campur dengan 6/10. Kalau kita campurkan kita akan dapat 1. 8 dalam satu nilai sini 8/15 campur 7/15, kita pasti akan dapat 1 bila kita campurkan. Campurkan mesti dapat 1. 1 yang solid lah semua ni. Sama juga macam kes ni. Nampak saya campurkan benda ni, dia akan dapat nilai dia 1. So ni kalau kita baling satu kali. Kalau kita dapat, let's say kita dapat parts yang ni kan, head ni. Kita baling satu kali lagi, kita mungkin akan dapat 2 lagi parts. Mungkin head, mungkin tail. Mungkin permulaan ni kita dapat tail. Okay, next time kita tak tahu lagi. Kita mungkin akan dapat head, mungkin akan dapat tail lagi. Tapi dia punya nilai ni masih lagi tak sama. Sebab soalan ni soalan independent. Soalan ni adalah soalan independent. Dan soalan ni sebelum dan selepas tidak ada perubahan. Dia bukan soalan dependent yang memerlukan perubahan dari nombor ni ke nombor ini. Sebabkan soalan ini soalan dependent, independent. So nilai ni pun tidak akan berubah. Okay. So inilah bila kita baling kita akan dapat face yang begini. Mungkin ini kita boleh tahu nilai dia mungkin head. Yang ni pula adalah HT. Yang ni pula adalah TH. Yang ni adalah TT. Okay. Ini dia punya kemungkinan-kemungkinan yang ada. Sekarang dia kata dia nak apa? Dia nak tail in both toes. Mana satu parts yang kita nak lalu? So first tail, second pun tail. So inilah.
So jawapannya adalah probability bagi tail, silang tail, ataupun kamu nak tulis probability TT pun boleh juga. Sama juga dengan 1/2 kalikan dengan 1/2 sama dengan 1/4. Begitulah cerita dia. Okay. Sehingga selesai untuk soalan yang pertama. Bagaimana dengan soalan yang kedua pula? Head in both toes. Kedua-duanya adalah head. Nampak? Inilah face dia. Kedua-dua dia nak head. So dikatakan 1/2 probability bagi head, ataupun kita boleh tulis PH kalikan dengan PH, begitu. Sama juga dengan 1/2 kali dengan 1/2, kita akan dapat 1/4. So soalan ni dah selesai. Panjang sikit. The probability that Amir qualified for the final track is 1/5. Amir ni dia qualified 1/5. Rajiz pula qualified 2/3. So find the probability that both of them qualified for the final. Only one of them qualified for the final. At least one of them qualified for final. D, neither of one of them qualified for final. Okay. So kita jawab soalan ni. Saya naikkan sikit ni. Kita akan buat soalan ni. Okay. First kali bila kamu nampak soalan ni kan kelas, apa yang kita kena buat dulu? So first kali kita kena tahu yang kita ada dua subjek kat sini. Kita ada Amir dan kita ada Rajiz. Amir ni dia berjaya qualified. Okay. Amir ni qualified sebanyak 1/5. So Amir qualified, dia akan dapat 1/5. Rajiz pula qualified, dia akan dapat 2/3. Begitu. So inilah basically yang dia bagi kat kita lah. Tapi kamu dah faham Amir ni qualified 1/5. Amir ni pun dia boleh jadi not qualified 4/5. Dia mungkin tak berjaya. Okay? Dia berjaya dan dia tak berjaya. Rajiz sama juga. Rajiz ada qualified 2/3. Rajiz juga mungkin not qualified 1/3. Begitu. Dalam kes kita ni, kita buat dulu mana satu yang start dulu. Saya start dulu dengan Amir dulu. So saya buat tree diagram. Tree diagram ni saya akan mulakan pada 2 je. Dia punya subjek dia. Subjek kita ada 2. So kita start dengan Amir dahulu. Amir qualified dengan Amir not qualified. Okay. So Amir qualified, dia akan dapat 1/5. Amir not qualified, kita akan dapat 4/5. Bila kita buat benda ni kelas, nombor tu, pecahan tu berada di sini lah. Okay. Berada di arah tu, arrow tu. Manakala yang ni pula Amir qualified dengan Amir qualified pula. Second part ni Rajiz pula lah. Rajiz qualified dengan Rajiz not qualified. Rajiz qualified, Rajiz not qualified. Okay. So kita dapat lagi satu lagi face. Kalau lepas Amir qualified, adakah Rajiz qualified juga? Adakah Rajiz not qualified? Okay. So kita tulis dulu Rajiz qualified 2/3, 1/3, 2/3, 1/3. Ini kita punya tree diagram. Kalau boleh tree diagram ni kamu praktis buat, sebab dia sangat penting. Kalau kamu dah praktis, insya-Allah dia akan lebih mudah lah. Okay, sekarang soalan dia nak apa? Soalan ni dia nak both of them qualified for final. Kedua-duanya berjaya. So kedua-duanya berjaya, tengok sikit. Mana yang berjaya ni tak qualified seorang. Tak boleh lah. Okay. Tak boleh pilih ni. Parts ni tak boleh lah. So mungkin Amir qualified dan Rajiz pun qualified. So kita boleh tulis dia punya soalan yang pertama ni, probability Amir qualified dan juga Rajiz qualified. Sama juga dengan probability of AQ kalikan dengan probability of RQ, sama juga dengan 1/5 kalikan dengan 2/3. Kamu akan dapat 2/15 kat sini. Okay. Okay, seterusnya selesai lah. Selesai sudah untuk ni. Soalan B pula, dia minta apa pula? So soalan B, dia minta only one of them qualified for final. Only one of them ni dia tak beritahu siapa. Dia kata mungkin
Kalau kita boleh katakan Ami qualified, Rajesh tak qualified, kata only one of them kan, satu je qualified. So Ami qualified ni pun kita boleh pakai, okay, parts ni. So probability oleh Ami qualified dan Rajesh not qualified, satu. Okay. Satu lagi, apa lagi? Dan mungkin Ami not qualified tapi Rajesh qualified. So kita campur lah. Campur dengan probability of Ami not qualified tapi Rajesh qualified. So apalah jawapan dia? So kita darabkan di dua base parts ni. Ni akan dapat 1/5 so kalikan dengan 1/3, campurkan dengan not qualified, Rajesh qualified, 4/5 kalikan dengan 2/3. Ini akan dapat 1/5 plus campur dengan 3, kita akan dapat 8/15. Campurkan kita akan dapat 9/15 ataupun 3/5 lah. Selesai sudahlah soalan B. So kita masuk pada soalan C pula. At least one of them qualified for final. Ni kita faham kelas. At least ni maksud dia apa? At least ni adalah paling kurang pun. Okay, minimum requirement dia seorang kena lulus. Okay, qualified kalau boleh. Okay, dalam kes kamu ni, kamu kena faham at least ni maksud dia adalah paling kurang satu. Kalau salah seorang ni berjaya, okey lah, bagus. Dia kita pilih. Ali qualified, Raju pun tak qualified, tak apalah, okey, diterima dalam condition ni. Kalau Amin not qualified tapi Rajesh qualified, kita terima juga sebab dia kata at least one of them qualified. Tapi kalau dua-dua qualified macam mana? Kalau dua-dua qualified lagi bagus lah, pun diterima juga. Contohlah kan, paling kurang pun kamu makan 2 kali sehari. Paling kurang kamu makan 2 kali sehari. So kalau kamu makan lebih, apa cerita? Lagi bagus lah. Sama juga macam kes, untuk kamu dapat A, kamu kena dapat 80. Paling kurang pun 80 untuk dapat A. Kalau kamu dapat 81 macam mana? Okey ke? Dapat A tak? Ya, dapat A lah. So 80 ataupun lebih kamu dapat A lah. Okay. Alright, so kita boleh katakan kalau soalan C ni dia special sikit at least ni. So kita akan pilih satu dan lebih. Kalau Amir dia berjaya, so probability bagi Amir qualified dengan Rajesh qualified 1 campur dengan probability oleh Amir qualified tapi Rajesh not qualified lagi 1 campur dengan probability Amir not qualified tapi Rajesh qualified. Okay. Yang dua ni kita dah kira tadi, kan? Kita dah kira dua ni, kecuali yang ni belum kira lagi. Ni tadinya yang situ. So sama juga dengan 2/15 campurkan dengan 3/15, kita 9/15 sorry 9/15 ni 9/15 campur dengan 2/15 kita akan dapat nilai dia adalah sebanyak 11/15. Okey, itulah jawapan akhir dia. Okey, so last kali Abang nulis adalah neither of them qualified for final. Tak ada orang pun yang lepas. So of course lah not qualified dengan Rajesh pun not qualified juga. So kita boleh tulis untuk soalan D, probability Amir not qualified dengan Rajesh not qualified sama juga dengan tadi ni 4/5 kalikan dengan 1/3. 4/5 kalikan dengan 1/3. So kita akan dapat 4/15. So kita a bag contain 5 blue, 4 red and 10 white marbles. Okay, kita ada satu bag kali ni, tak banyak bag. Dalam bag kamu ni kita ada 5 blue, 4 red and 10 white. Okay, so satu marble is picked randomly and replaced and another marble is taken. So maksudnya kat sini
Dia ambil satu bola, lepas tu dia letak balik lah. Dia ambil lagi satu. Okay. So find the probability of getting mula-mula red and blue marbles. Dia tak berkata pun yang first tu adalah red. Dia kata done kan. Bila done ni boleh jadi red dulu ataupun red tu kemudian. Okay. Yang penting dia red dan blue marbles lah. So dalam kes kamu ni, kamu akan ambil sebanyak 2 kali. Kita ambil sekali and kita ambil lagi sekali. So 2 kali lah. So kita buat dulu tree diagram. Okay. But before that, saya lupa, kita kena pastikan kita dapatkan dulu probability bagi setiap satu lah. So kita labelkan dulu, mungkin B adalah blue, R adalah red dan W adalah white. So probability bagi blue ni, total berapa kan? Number of sample space kita ni berapa banyak? Kita ada 5 campur 4 campur 10, kita ada 19 kat situ. So probability bagi B adalah 5/19. Probability bagi red pula adalah sebanyak 4/19. Probability bagi white adalah 10/19. So tree diagram untuk first pick, kita tahu kita ada 3 subjek kelas. Kita ada 3 subjek kat sini. Kita ada blue, kita ada white, kita ada red and kita ada white. Apakah dia punya probability dia? 5/19, 4/19, 10/19. Ini kalau first. Kalau ditakdirkanlah kamu dapat nilai B ni, blue kan, kamu ada 3 lagi pilihan yang ada. Ini pun sama juga, 3 pilihan yang ada lagi, 3 pilihan lagi. Kita mungkin akan dapat blue, red dan juga white. Kita mungkin akan dapat blue, red dan juga white. Blue, red and white. So saya buat je lah 5/19, 4/19, 10 benda ni sama saja setiap satu ni. So 5/19, 19, 10/19. Okay, so kita ni lah. So ni kita boleh tulis, ni adalah BB, ni adalah BR, ni adalah BW, ni adalah RB, ni adalah RR, ni adalah RW, ni adalah WB, WR, WW. Okay, kita go dengan soalan yang pertama, red and blue. Kat mana satu yang ada dua-dua tu, red dan blue? Ni BB kan? BB tak boleh lah. BR ada red dan blue. Okay, kita ambil yang ni, red dan blue satu lagi, dan red and blue tak ada lah. Tak ada. So kita ada 2 je ni yang ada. So kita ambil lah face ni, BR dan RB. So probability dia adalah BR campur ke ataupun nak buat union ke, probability bagi RB. So sama juga dengan, kita buat dulu ini, 5/19 kalikan dengan 4/19 campurkan dengan untuk RB pula, kita ada 4/19 campurkan dengan 5/19, macam tu. So jawapan ni kamu kena ke calculator. 5/19 kalikan dengan 4/19, 20/361 campurkan ni sama je, 20/361 juga. Kita akan dapat nilainya adalah sebanyak 40/361. Okay, selesai soalan ni. Soalan A. Bagaimana dengan soalan B? Soalan B dia kata white and red marbles. White and red marbles. Nampak? White and red tak adalah. White red ni RW dan juga WR. Benda yang sama juga kelas. P WR union P RW. Kita akan dapat 4/19 kalikan dengan 10/19 campur dengan 10/19 kalikan dengan 4/19.
4/19 kalikan dengan 10/19, 40/361 kan. So ini 40/361 campur dengan ni sama juga ni, 40/361. Jawapannya adalah 80/361. Selesai. At least one of them is blue. At least one of them is blue. So yang ada ni blue. Kita ada 1, kita ada 2, kita ada 3, 4, 5. Wah, banyaknya. Banyak gila. Okay, benar betul ni. Kamu kira sendirilah probability of BB campur dengan probability of BR. At least in class, at least bila at least ni salah seorang je ataupun lebih lah. B satu kan single B ni diterima dan juga diterima. So campur dengan probability bagi BW campur dengan probability bagi RB campur dengan probability bagi W. So kamu boleh kira sendirilah. Okay. So selesai sudahlah untuk soalan example 4. So example 5 pula dia, kita ada sampai 7 example ni kelas. Nak bagi faham ni pasal. Okay. So sabar je lah. The probability that certain brand of new transistor found to be faulty is 0/3. 3 transistor are chosen randomly. Dapat 3 transistor tu dia randomly. Okay. So find the probability that none of them are faulty. Okay. So dalam kes ni dia kata transistor tu faulty. So saya kata faulty lah, senang. Faulty dia kita dapat 0.3. Kalau faulty ni rosak, so maksudnya kita ada lawan lah. Kita ada not faulty lah. Not faulty dia adalah 0.7. Tolak 1 kan. Sebab ini sama dengan 3/10. Ini pula pasti dah 7/10 kan. So kita ada 2 bahagian. So untuk ini kita tahu dia ambil 3 kali transistor ni, dia ambil 3 kali. Dia 3 kali. Kita ada first peak, kita ada faulty, not faulty. First, second, faulty, not faulty. Faulty, not faulty. Kita pun ada kali kedua, kali ketiga juga. Faulty, not faulty, faulty, not faulty, faulty, not faulty, faulty, not faulty. Macam tu. Okay. So kat sini kita boleh tulis lah 0.3 faulty, tak ada faulty 0.7. Bendanya sama saja. Okay. Sebab ini adalah soalan independent. Soalan independent tak ada efek sebelum dan selepas, sama saja. 0.3, 0.7. Okay. Diagram tak ada markah sebenarnya. Okay. Tak ada markah pun. Tapi benda ni penting sebab kamu nak nampak macam mana nak jawab dengan lebih mudah. Dia kata none of 3 are faulty. None. Tak ada satu pun yang none of them are faulty. Semua yang okey. So not faulty, not faulty, not faulty. Inilah. Ketiga-tiga ni not faulty. So probability not faulty, silang not faulty, silang not faulty juga. Okay. So jawapan adalah 0.7 kali dengan 0.7 kali dengan 0.7. Jawapannya adalah 343 per 1000, ataupun kita boleh tulis 0.343. Okay. So all 3 transistor are faulty. Ketiga-tiganya faulty. So probability bagi B pula, probability bagi faulty silang faulty silang faulty. Okay. So kita dapat nilai dia 0.3 kali 0.3 kali dengan 0.3. Tengok sini lah, faulty, faulty, faulty. So jawapannya 0.3 kali 0.3 kali 0.3, 27 per 1000 ataupun 0.027. So last kali adalah only the last transistor
is faulty. Maksudnya faulty, not faulty lah. Betul? But last resistor je tak faulty. Dia kata last resistor maksudnya bila dia peak yang terakhir tu, dia not faulty. Macam tu. Tapi only the last one lah. So kalau maksudnya pertama dan kedua ni mestilah faulty. Yang ketiga yang tidak faulty. So kita pada buat C ni, probability bagi faulty. Last resistor is faulty. So yang pertama ni not faulty lah. Not faulty, silang not faulty, silang faulty. Okay. Not faulty, not faulty, dan last kali faulty. So sama dengan 0.7 kali 0.7 kali dengan 0.3. 0.7 kali 0.7 kali dengan 0.3. So jawapan adalah 0.147. Selesai sudahlah soalan 7. Probability that Fazilah and Zul are selected for a science quiz are 2/5, 1/3. Soalan yang sama juga. Okay, so kita dapat Fazilah selected selected kita dapat 2/5. Fazilah not selected 3/5. Manakala untuk Zul pula, Zul selected dia akan dapat 1/3. Zul not selected akan dapat 2/3. So kita punya Venn diagram kita ada dua je. Kita ada Fs dengan F not S. Kita ada ZS dengan ZNS. ZS dengan ZNS. Okay. So Fs sama dengan 2/5, 3/5. Yang ni 1/3, 2/3. Okay, ini cerita dia. Find the probability that at least one of them are selected. At least one of them selected. Kalau at least ni maksudnya satu dan lebih lah. Okay. So kalau satu lagi bagus, kalau lebih lagi bagus. So ini kita terima, ni pun kita terima juga. Ni kita terima, yang ni kita tak terima lah. So probability bagi Fs dengan Zs campur dengan probability bagi Fs dengan Zns campur dengan probability bagi Fns dengan Zs. Okay, campurkan Fs dengan Zs 2/5 kali dengan 1/3 campur dengan 2/5 kali dengan 2/3, 3/5 kali dengan 1/3, 2/15 campurkan dengan 4/15 campur dengan 3/15. So kamu akan dapat nilai ni adalah 9/15, iaitu 3/3. Jadi itu saja untuk kelas pada kali ini.